Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi rahimahullahu ta'ala, dan terbahagi wajib syar'i itu atas dua bahagi. Pertamanya wajib kifayah, iaitu qadar yang boleh memada jua, tiada atas tiap-tiap orang. Sambung perbahasan muka surat 4 baris 4 daripada atas. Wa qala syekhul musannif rahimahullah, dia kata dan terbahagi wajib syar'i itu atas dua bahagi. Jadi wajib ada dua, wajib syar'i, wajib aqli. Hak dulu tu. Jadi wajib syar'i ni nak tafsir satu-satu lah. Nanti akan datang wajib aqli. Wajib syar'i, wajib aqli. Wajib terjemuh bahasa Melayunya mesti. Wajib ni mestilah. Okay. Wajib mesti. Yang ni mesti buat pada syarak. Itu atas dua bahagi, dua bahagian wajib syar'i itu. Pertama daripada dua bahagian wajib kifayah. Wajib kifayah. Dalam mazhab Syafi'i wajib dengan fardu ni sama. Dalam mazhab Syafi'i wajib dengan fardu ni sama, kecuali dalam bab haji lah. Bukan. Rukun dengan wajib tu sama. Dalam mazhab Syafi'i rukun dan wajib tu sama. Kecuali dalam bab haji dia beza. Ada rukun haji, ada wajib haji. Kalau rukun haji tu kena buat belaka lah. Kalau tak buat tak sah. Kalau wajib haji, hak tu kalau tak buat kena dam. Tu dalam bab haji lah. Seperti pernah sabit dalam kitab Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Wajibatul haji tak buat kena dam. Rukun haji tak buat tak sah. Habis. Jadi wajib syar'i itu atas dua. Yang pertamanya wajib kifayah, iaitu wajib kifayah qadar yang boleh memada jua atas tiap-tiap orang. Apa dia ni qadar yang memada jua atas tiap-tiap orang, iaitu dalam satu kawasan contohnya memada sebahagian sahaja yang buat. Tu wajib kifayah lah. Jadi wajib kifayah ni ada bahagian ibadat, ada bahagian akhirat, ada bahagian dunia. Ada wajib kifayah bahagian dunia, iaitu apa? Iaitu contoh dalam ilmu perubatan. Dalam satu kawasan tu mesti ada orang yang reti dan alim dalam bab perubatan. Dalam satu kawasan mesti orang yang tahu dan alim dalam bab engineering, contoh. Tu dunia lah, ilmu dunia. Adapun ilmu akhirat pula, ilmu akhirat macam kita lah.
Yang pengajar Islam ni. Mengajar Islam iaitu apa? Iaitu dia mengaji secara takhasus, secara mendalam, apa yang orang awam tak belajar. Contohnya ilmu nahwu, saraf, balaghah, bayan, badi', akidah, ilmu kalam. Lepas tu fiqh hak mendalam lah. Bukan fiqh hak sekadar tahu hukumnya, serta dalil dan cara istinbat hukum, usul hadis, mustalah hadis, usul tafsir, usul nahwi dan sebagainya. Tu semua kerja penuntut ilmu pula. Hak tu memada untuk masyarakat, iaitu kita kaedahnya dalam kitab apa? Kaedah mengatakan kalau fardu kifayah tu nisbah semua masyarakat, seorang yang buat tu hak tu fardu kifayah. Tapi bila seorang yang buat tu atas diri dia tu jadi fardu ain. Tu kaedah dia. Fardu kifayah nisbah masyarakat, okey seorang dua dia buat, okey selepaslah fardu kifayah. Adapun yang seorang dua jadi wakil untuk wakil masyarakat tu atas dia fardu ain. Jadi jangan duk kata ngaji Islam ni, ngaji nahwu ni fardu kifayah, ada orang lagi tu ngaji. Sedangkan dia tahu diri dia seorang atau beberapa orang saja dalam kampung dia yang wakil untuk ngaji nahwu sarah dan ilmu alat yang lain dan ilmu maqasid yang lain. Ilmu ada dua, ilmu maqasid, ilmu alat. Dua-dua ni fardu kifayah lah. Ilmu maqasid, ilmu fardu kifayah, ilmu alat ni, ilmu alat fardu kifayah, ilmu maqasid pun fardu kifayah hak dalam-dalam. Adapun ilmu maqasid mudah-mudah tu atau fardu ain belaka tu. Jadi tak mada. Jadi kalau kita kata fardu kifayah, kita pun nak berlepas diri, tak apa fardu kifayah tak, kita yang mewakili fardu kifayah tu atas kita fardu ain. Atas kita jadi fardu ain. Tu kifayah. Begitu juga dalam bab ibadat ada fardu kifayah, dia ada tiga. Pertama hak dunia tadi, yang kedua bab akhirat, ilmu agama lah. Yang ketiga bab ibadat. Contoh hak fardu kifayah bab ibadatnya, contoh sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah fardu kifayah atas masyarakat tu mesti ada seorang imam, seorang makmum melaksanakan sembahyang berjemaah dengan syarat-syaratnya, walaupun satu rakaat sekalipun. Contoh 4 rakaat sembahyang tu, serakaat saja berjemaah, rakaat kedua dia pakai mufaraqah. Tu tak apa. Sah dah tu. Dah lepas fardu kifayah dia panggil. Tu pergi ke sembahyang jemaah pula lah. Tu tiga tu fardu kifayah atas ibadat, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu antara fardu kifayah, ilmu akhirat dengan ilmu dunia, ilmu akhirah afdal wa aula min ilmi dunia. Ilmu fardu kifayah berkenaan dengan akhirat lebih afdal, lebih daripada ilmu berkaitan dunia yang fardu kifayah. Jadi kita hak mengaji fardu kifayah ni, jadi pelajar FKI contohnya ni, itu fardu kifayah yang lebih afdal daripada kawan kita hak fardu kifayah yang dunia, doktor, engineering lah, apa benda semua tu. Hak tu ilmu dunia, hak kita lebih afdal kerana dia berkait dengan Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Tu lebih afdal lah. Habis. Kemudian dan kedua daripada dua bahagian wajib aini. Wajib yang tertentu yang bangsa pada diri, iaitu wajib aini, wajib ta'ayyun. Ta'ayyana yata'ayyanu ta'ayyunan wa huwa muta'ayyinun wa dhaka muta'ayyanun. Ta'ayyun masdar. Wajib ta'ayyun, wajib yang bangsa diri sendiri, kena pada diri dia. Atas itu orang, wajib ta'ayyun, tertentulah ta'ayyun ni. Ta'ayyun takhassus. Tertentu atas itu orang ataupun orang itu, atau atas tiap-tiap orang yang mukallaf sekaliannya. Setiap orang, setiap kepala wajib buat benda tu. Jadi wajib ain, wajib fardu ain. Macam kita kata tadi, fardu kifayah yang tadi contohnya ilmu akhirat, dia mewakili masyarakat ngaji ilmu agama sampai alim, itu fardu kifayah, nisbah situ, nisbah diri dia terpilih untuk ngaji jadi fardu ain. Jadi semua fardu ain belaka dia kena ngaji. Tu wakil masyarakat tu, apa yang ilmu masyarakat yang tak ada, apa yang masyarakat tak ada orang yang alim dalam bab tu, dia wajib atas dia fardu ain ngaji sampai alim. Kalau tidak dosa juga. Tanggung dosa sama-sama dengan masyarakat. Tu imam duk takbir 5 kali sehari. Kita pun balik 4 tahun 5 kali sehari kat takbir, dosa belaka. Apa? Tak ada orang alim lagi. Dia takdir kita untuk jadi alim, tak jadi alim. Jadi dosa. Tak ada orang alim contohnya. Tak ada orang tok bekah contohnya. Ataupun tak ada orang tok tauhid, orang ngaji tauhid tak ada. Sampai alim tak ada. Dia kalau sampai tahap alim ni, sampai tahap lepas fardu kifayah ni, kalau nisbah fiqh tu dia boleh jawab syubhat lah. Yang tak sampai tahap fardu kifayah mengaji ni, dia boleh jawab syubhat dia panggil. Apa-apa ilmu dia boleh jawab syubhat. Dalam fiqh dia boleh jawab syubhat. Kawan ni jawab salah contohnya. Salah ni sebenarnya gini. Dalilnya sekian-sekian.
Istinbat hukum dia salah, patutnya gini. Tu orang panggil lepas fardu kifayah tu. Dia sampai tahap tinggi tu. Gitu juga ilmu kalam, dia boleh rad syubhat yang didatangkan oleh pihak musuh atau pihak lawan. Tu fardu kifayah tu. Tu ada orang mengaji pula. Dia kata, al-khalifatul awal. Patutnya al-khalifatul ula. Kena mari tok nahu pula. Mana satu betul gaduh satu masyarakat tuan. Habis kampung untuk selamat. Contohlah. Kampung untuk selamat jadi gaduh sebab apa? Gaduh antara pendapat khalifatul ula ke khalifatul awal. Mana satu betul? Jadi tok nahu kena naik pula. Nolak syubhat tu. Mana satu betul? Kena tunjuklah. Apa lagi? Apa masalah? Contoh tasawuf ke? Syubhat dalam tasawuf pula. Kena pula anak ahli tasawuf masuk pula. Hujah pula. Tu fardu kifayah. Kalau fardu ain ni untuk diri sendiri dia tak ada kacau orang lain. Dia contohnya as-salih dengan muslih lah. As-salih tu wajib, muslih tu fardu kifayah. As-salih tu untuk diri sendiri, tu wajib lah untuk jadi salih. Muslih tu untuk membaiki orang lain, tu fardu kifayah. Kalau salih ni tak ada orang kacau, kita sendiri-sendiri. Kalau muslih ni ada orang kacau sebab orang sakit hati. Muslih lagi payah daripada salih. Begitu juga ilmu fardu kifayah lebih payah daripada ilmu fardu ain. Hak ni yang kita mengaji ni fardu ain ni, fardu kifayah ni. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, seperti jawab salam itu wajib kifayah. Dia ada wajib kifayah, wajib aini. Begitu juga sunat kifayah, sunat aini. Sunat kifayah, sunat aini, wajib aini tertentu pada orang tu. Kalau wajib aini, kalau orang tu tak buat, maka dosa hukum dia. Ya panggil ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberikan pahala kalau dia buat, kalau dia tinggal dapat dosa. Itu wajib aini. Kalau tak buat berdosa diri dia. Kalau wajib kifai, wajib kifayah tu semua dikira satu, dikira dua marhalah. Nisbah ilmu ni dikira dua marhalah. Nisbah hafal Quran contohnya dua marhalah. Mesti seorang kena hafal Quran, mesti seorang kena alim dalam bab tu, baru lepas semua. Kalau tak ada belaka, semua dosa belaka. Kalau seorang saja ada, lepas belaka. Tu. Itu wajib ataupun fardu kifai ataupun wajib kifai kifayah. Kalau beza dengan qadi dia dia bukan masafatul qasri, iaitu dia kena masafatul udwa. Istilah masafatul udwa satu marhalah. Setiap satu marhalah mesti ada seorang qadi. Kerana masalah berkaitan dengan jenayah lebih banyak, maka dia memerlukan paling kurang setiap satu masafah 45 km contohnya mesti ada seorang qadi. Beza dengan orang yang hafal Quran dan juga orang yang alim 2 marhalah ataupun 90 km atas pandangan yang kata gitu. Mesti ada seorang yang tahu. Apa tadi? Tadi kata jadi seorang yang beri salam. Jadi sunat kifayah. Sunat kifayah pula sunat berlaku hukum sunat kepada contohnya dalam bab kurban. Dalam bab kurban contohnya sunat kifayah setiap orang, setiap keluarga, setiap ahlul bait. Ahlul bait tu khilaf pula lah, keluarga ke atau memang ahli rumah dalam tu ke. Seorang mesti buat. Dengan makna kalau seorang buat, terlepaslah sunat tu kepada orang lain. Bukan bermakna hasil pahala pada orang lain kan. Bukan makna seorang buat hasil pahala orang lain. Tak kan. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala sebut bahwasanya kalau seorang tu ada tuntutan sunat kifayah, seorang buat, hak lain tak buat tu, hak lain tidak menghasilkan pahala, dia seorang yang hasil pahala. Cuma hak lain tu terlepas tuntutan sunat atas dia. Kalau tidak buat maka hukum dia makruh. Kalau tak buat, seorang pun tak buat padahal mampu, hukum dia makruh. Adapun kalau dia itu seorang-seorang duduk rumah tu, maka dia panggil sunat aini. Atas dia pula yang kena sunat tu. Tidak ada sunat kifayah. Tu kalau sunat habis. Contoh jawab salam itu wajib. Beri salam sunat, jawab salam wajib. Wajib kifayah atas jamaah. Jadi kalau seorang itu bagi salam ke satu jamaah, Assalamualaikum, maka seorang yang jawab memada dah. Tak jawab semua pun tak apa, semua memada dah jawab seorang. Memada dah jawab seorang untuk lepaskan kewajipan hak lain. Dan wajib ain, tapi jadi wajib ain ni pula atas orang yang seorang dia bagi salam pada seorang, maka seorang tu wajib jawab lah. Jawab dengan mulut. Jawab dengan mulut kalau boleh jawab dengan mulut. Jawab dengan isyarat kalau tak boleh jawab dengan mulut. Itu kaedah dia. Kalau tak boleh jawab dengan mulut, jawab dengan syarat. Gitulah. Tak duduk jerit lah. Salam. Itu din seorang.
Isyarat ya. Habis. Dengan syarat. Dia kata syarat lah. Kalau nak jawab aini, wajib aini ke wajib kifayah ni syarat. Dengan syarat jika mereka dengar lafaz beri salam itu dengan terang nyo lafaz tu. Lagi betul nyo lafaz tu. Assalamu alaikum. Tok Guru Haji Cik Kedah ni sangat terkenal dengan orang yang sangat syadid dalam bab beri salam. Orang bagi salah ya siap kena berambat. Kena berambat halau daripada rumah dia. Tak boleh masuk rumah. Dan dia memang tak jawab salam pun. Jadi orang yang reti, yang dah tahu perangai dia ni, dia wakil ke orang yang reti bagi salam tu. Hak lain tak apa nak betul tu duduk belakang sembunyi-sembunyi. Hak yang wakil yang bagi salam, Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum, tu tak jawab. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak jawab. Tu. Tak betul aku. Ya Assalamualaikum. Kena betul makhraj huruf. Kena betul makhraj huruf dia jadi lain. Kalau tidak jadi lain macam Quran lah. Makhraj tak betul jadi lain. Ada makhraj tak betul tak ada makna. Ada makhraj tak betul jadi ubah makna. Kalau dalam Quran. Makhraj dia gini, dia cakap gini. Yang cakap gini ni jadi berubah jadi tak ada makna. Asalnya ada makna jadi tak ada makna. Ada pun boleh. Ada pun ataupun dia ngubah cara baca tu sampai tahap ngubah makna pun ada. Jadi dia dua. Cakap tak betul tu dalam baca Quran tu kadang-kadang boleh membawa kepada tidak ada makna dan boleh membawa kepada makna yang lain. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dia kata dengan terang lagi betulnya, jangan seperti beri salam Pak Pandai. Pak Pandai tak betul lah. Kan Pak D ni. Pak Pandai. Iaitu macam mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tak jawab la, dia tak jawab la. Assalamualaikum. Nampak macam la tapi tak ada la. Assalamualaikum. Hang kuajak kata gitu. Siapa? Hang kata aku celaka. Celaka atas kau. Tu dia tulis dobik. Mampus kamu. Ni orang Kedah mampus terus. Mampus kamu. Intaha musani. Mampus terus. Mampus celaka lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada la. La tak ada. Jadi kalau orang cakap itu, kita jawab balik, hang kuajak. Apa? Hang kata aku celaka, aku mampus. Kuajak hang ni. Patutnya bagi salam elok, salam sejahtera atas kamu. Assalamualaikum. Ni tidak. Ataupun assalamun alaikum. Istifham hakiki pula. Adakah salam sejahtera atas kau? Kuajak kau ni. Hang tanya aku ni sejahtera ke tidak? Sejahtera lah. Jawab itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sikit je. Assalamualaikum. Jadi kalau orang yang reti mahir macam Quran, dia dapat detail. Kawan ni tak sebut huruf ni. Sebut huruf tak betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum tak betul. Assalamualaikum. Tu. Dia dah sabdu tasdid ni dia hilang buat apa? Lam hilang. Tu tasdid pun hilang. Tak betul. Jadi lain. Tu macam nak takbiratul ihram lah. Dalam bab sembahyang tu. Tak boleh lebih, tak boleh kurang, kena betul-betul. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Jadi lain. Adakah Allah Taala Maha Besar? Jam. Allahu akbar. Tak betul. Manjangkan matkan hu tu. Jadi tambah waw pula. Tak betul. Tupi tengok dalam bab takbir pula. Jadi ni benda yang dia syarat kata wajib jawab salam. Kalau tidak tak ada. Kalau tidak tak ada. Kalau tidak tak wajib. Dan tak haram pun kalau tak jawab. Jangan mana tadi? Assalamualaikum. Maka tiada wajib jawabnya jawab salam tadi titik. Ni benda yang wajib. Wajib aini, wajib kifayah dia panggil. Dia wajib ni tuntutan syarak secara ilzam. Dia ada talab yang ilzam, talab yang ghairu ilzam. Tuntutan yang secara ilzam menekan, dan ada tuntutan yang ghairul ilzam yang tidak menekan. Talabul ilzam, talab secara ilzam, tuntutan secara menekan ni dua saja, wajib dan haram. Tuntutan secara tidak ilzam dia panggil talab yang ghairul ilzam. Kewajipan yang tidak ilzam dia panggil talak, sekadar talak. Talak ni tuntut. Jadi tuntut ni kena kepada wajib, haram, sunat, makruh. Cuma haram dengan sunat haram dengan sunat, wajib dengan sunat tuntut untuk buat. Kalau makruh dengan haram tuntut untuk tinggal. Kalau ilzam mesti tekan untuk buat, itu wajib. Ilzam mesti tekan untuk tinggal, itu haram.
Jadi berlaku khilaf ulama pada mentafsirkan taklif tu apa. Ada ulama mengatakan taklif tu ialah ilzamu ma fihi kulfah. Ilzamu ma fihi kulfah, menekankan barang yang padanya ada keberatan, menekan sungguh. Hak tu, kalau hak tu atas takrif taklif begitu, ilzamu ma fihi kulfah, maka dia terkena kepada wajib dan haram sahaja. Ataupun pandangan kedua mengatakan taklif itu ialah talabu ma fihi kulfah. Beza. Tadi ilzam ni talab. Jadi talab menuntut barang padanya itu kulfah, keberatan. Talab ni menuntut ni dia umum lagi daripada ilzam. Ilzam ni khusus. Ilzam ni tekanan tertentu. Tekanan tertentu suruh buat, maka hukum dia wajib. Tekanan tertentu untuk tinggal, maka hukum dia haram. Kalau menuntut buat ada dua, menuntut hak wajib, menuntut hak sunat. Sunat pun menuntut juga, wajib pun menuntut juga. Menuntut untuk tinggal, dua, makruh dan haram. Atas taklif dengan makna talabu ma fihi kulfah, maka dia terbahagi kepada hukum 4 tu. Wajib, haram, makruh dengan sunat. Kemudian harus ni asal dia dibuka hukum dalam kitab Ghayatul Usul Syarah Lubil Usul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, sebut dia asalnya buka hukum, tapi dia tabi' kerana tasamuh. Dia ikut hak lain lah, ikut hak 4 tu. Dia asalnya bukan hukum pun, tapi jadi hukum juga. Dia panggil tasamuh, betul tak ansu? Tak apalah jadikan hukum juga. Jadi begitu, maka mukallaf terkena pada hukum dia, hukum taklifi yang 5. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka tiada wajib. Dan terbahagi pula wajib aini tadi itu atas 2 bahagi pula. Pertama daripada 2, wajib usuli. Wajib usuli kita kata dah tadi dalam kitab Al-Maqasid oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahawasanya dia kata wajib itu ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala kalau buatnya, dan barang diazabkan pada meninggalkan dia. Jadi terbahagi 2 pula, usuli dengan furu'i. Dengan makna usuli, kalau dia tak buat benda tu, hukum dia haram, lagi pula jatuh murtad. Kalau furu'i dia tak buat benda tu, maka hukum dia haram tapi fasik saja, tidak jatuh murtad. Tu beza wajib furu'i, wajib usuli yang akan datang. Pertamanya wajib usuli, iaitu wajib usuli barang yang diberi pahala pada berbuatnya barang, dan diseksa barang masduk masodak kena pada perbuatan. Barang tu perbuatan yang diberi pahala pada berbuatnya perbuatan tu, perbuatan dengan makna mahasala bil masdar. Perbuatan ada 2, perbuatan masdari, perbuatan mahasala bil masdar. Silap perbuatan masdari lah. Perbuatan masdari yang dimaksudkan di sini, iaitu perbuatan yang kita buat lah. Kita sembahyang tu, gerakan sembahyang tu masdari tu. Hasil gerakan sembahyang tu dia panggil mahasala bin masdar. Contoh berbuat rumah, kita mencipta rumah, kita tengah buat rumah tuntang, tu dia panggil perbuatan masdari. Tengah buat rumah, lepas habis buat rumah, siap rumah tu, tu perbuatan mahasala bil masdar. Hasil daripada kita mencipta tuntang tukang di hari tu, jadilah sebuah rumah. Jadi perbuatan tu mahasala bil masdar. Apa yang hasil daripada masdar? Masdar dia apa? Berbuat rumah, mencipta rumah, menukang rumah. Jadi di sini kata wajib usuli itu barang yang diberi pahala pada berbuatnya perbuatan tadi. Kita duk buat benda tu, sembahyang contohnya, kita tidak buat perbuatan sembahyang, maka hukum dia haram. Tapi ni wajib usuli ni bukan sembahyang lah. Wajib usuli ni sehari dalam bab akidah, dia kata. Dan diseksa selama-lama di dalam neraka. Tu dia dosa, hukum dia haram tinggal tu. Contohnya dia kata Allah Ta'ala tak wujud, hukum dia haram, berdosa lagi pula neraka selama-lamanya, iaitu kafir murtad. Wal'iyadzubillah. Tu wajib usuli. Wajib asah tu pada ketiadaannya. Dan diseksa selama-lama dalam neraka pada ketiadaan barang tadi, iaitu perbuatan tadi. Kita tak buat perbuatan tu. Jadi perbuatan di sini umum kena pada 3. Bukan perbuatan dengan anggota tu, perbuatan dengan makna i'tiqad, qaul wal fi'l. I'tiqad, perkataan, dan juga perbuatan. Perbuatan di sini dengan makna 3 tadi, iaitu perkataan, i'tiqad, dan perbuatan betul. Jadi bukan bermakna perbuatan saja. Kalau aku cakap Allah Ta'ala tak wujud, tak haram, haram juga. Dah kata perbuatan, perbuatan yang umum ni bukan perbuatan khusus. Dia ada perbuatan umum, perbuatan khusus. Perbuatan yang umum itu merangkumi al-fi'lu fil jawarih bil jawarih, dengan lisan, dengan hati. Hati iaitu i'tiqad, lisan bercakap, al-jawarih membuat sesuatu. Tu perbuatan. Tiga-tiga tu diiktibarkan sebagai perbuatan.
Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, seperti wajib masuk agama Islam. Tu wajib usuli. Jadi seseorang tu kalau mukallaf, dia baligh, dia berakal, dia sampai Islam pada dia. Dia sempurna panca indera pendengaran dan penglihatan ataupun salah satu daripada keduanya. Tiba-tiba dia tak masuk Islam. Maka hukum dia haram. Setiap saat dituntut atas dia masuk Islam, orang yang kafir. Dan atas kita pula setiap saat mengekalkan keislaman. Tu wajib usuli kita. Wajib usuli orang kafir ialah setiap saat dia kena masuk Islam. Tuntutan masuk Islam tu ada. Kita pula wajib usuli ni menjaga keislaman kita setiap saat. Jangan jadi murtad. Kalau jadi murtad, hukum dia haram, lagi pula keluar Islam. Habis. Seperti wajib masuk agama Islam dan tetap di dalamnya, di dalam Islam. Masuk agama Islam bagi orang kafir, tetap agama Islam bagi kita yang telah Islam. Dengan memelihara, dengan tu taswi, bagi kata tetap. Lagu mana tetap tu? Dengan memeliharakan dia kan Islam itu daripada yang jadi binasa Islam. Apa-apa yang menjadikan binasa Islam dia, maka hukum dia haram. Maka hukum dia haram. Haram lagi pula murtad lah, sebab dia wajib usuli. Dia wajib apa? Wajib usuli. Jadi Islam ni, zahirnya Islam ni dengan syahadah, syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pentingnya syahadah ni sehingga Imam Malik radhiyallahu taala anhu dalam mazhab Maliki mengatakan syahadatain itu wajib selain daripada sembahyang seumur hidup sekali. Begitu juga dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidup sekali. Syahadah seumur hidup sekali yang selain daripada sembahyang. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kata sunat selain daripada sembahyang, hak dalam sembahyang sahaja yang wajib. Tu kepentingan syahadah tu. Jadi syahadah untuk menzahirkan hukum Islam berlaku atas dia, bukan menunjukkan atas keimanan seseorang. Adapun keimanan seseorang atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Asy'ariyah kita, iaitu at-tasdiqu fil qalbi faqat, membenarkan dalam hati sahaja. Itu disebut dalam Hasyiah As-Sawi Al-Maliki ala Jawharatit Tauhid. Tasdiq fil qalbi sahaja. Tak syarat mengungkapkan dengan dua syahadah. Yang mengungkapkan dua syahadah itu untuk menzahirkan hukum Islam atas dia. Untuk menzahirkan hukum Islam atas dia. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan maka wajib atas kita ajar dua kalimah syahadah, tidak boleh bertangguh sedikit pun, ajar ta'aluk kepada orang kafir yang meminta masuk agama Islam ini. Jadi orang kafir iman dia macam mana? Tetap at-tasdiqu fil qalbi, itu dia punya ukuran dhabit iman dia. Jadi kalau orang kafir itu tidak ada tuntutan siapa-siapa untuk dia mengucap dan dia beriman dengan Allah SWT, maka dia panggil mukmin fid dunya, mukmin fil akhirah, kafir fid dunya. Dia kafir menurut ahli dunia. Di sisi penduduk ahli dunia, kafir lah, zahir kafir lah kawan tu, tak mengucap syahadah, tak ada orang tuntut dia, tapi dia beriman dengan Allah, dia beriman kepada Rasul, dia mukmin indallah sahaja. Dia tidak mukmin indan nas. Dia kafir indan nas, mukmin indallah. Kerana dia panggil kaedahnya nahnu nahkum bil zawahiri wa nahnu natawalla bis sarair. Nahnu nahkum, kami menghukumkan zahir saja, wa nahnu natawalla bis sarair, kami serah hak yang batin. Itu kaedah tersebut disebut oleh Al-Imam Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala dalam Kubral Yaqiniyah. Yang apa mengaji lah. Tak tahu ingat ke tak tu. Kamu percaya Azan habis mo. Habis grade. Itu ijazah cemerlang tak tahu apa. Cemerlang tak tahu apa awak cemerlang. Habis. Apa tadi? Itu mukmin indallah wa kafir indan nas. Kalau dia tu dituntut untuk mengucap syahadah, dia beriman hati, dituntut mengucap syahadah tapi dia tak mau mengucap, hak tu kafir indallah wa indan nas. Kafir juga walaupun dia beriman dengan Allah Taala, kerana sudah tuntut syahadah atas dia. Dan dia enggan. Bila enggan makna dia ingkar. Bila ingkar kafir indallah wa indan nas. Adapun kalau dia ucap syahadah di Islam tapi di hati dia kafir kepada Allah Taala, maka dia panggil munafiqun. Hak ni Islam indan nas, mukmin indan nas, wa kafirun indallah. Ni masuk neraka selama-lamanya.
masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Orang munafik i'tiqad lah. Munafik ada dua, munafik i'tiqad, munafik amalan. Munafik i'tiqad hatu kekal dalam neraka, munafik amalan itu kategori fasik saja. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wajib ajar tu. Ajar. Jadi bila wajib ajar syahadah ni, syahadah ada syarat dia. Pertama, mestilah dalam mazhab Syafi'i kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah itu saja. Tu disebut dalam Tuhfatul Murid, Syarah Jawharatul Tauhid. Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu sebut situ, dan juga dalam Syarah As-Sanusiyah oleh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, syarat dia ialah mesti dengan kalimah yang sudah warid dalam hadis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dan sebahagian ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala berpandangan seperti mazhab Maliki, apa-apa saja kalimah yang menunjukkan tauhid sah. Seperti la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sah. Tak perlu asyhadu. Dan atas mazhab, atas qaul yang mengatakan mesti dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mesti kena guna asyhadu, walaupun kita maklum asyhadu bermakna atayaqanu wa a'tarifu wa adh'anu. Jangan kita sebut az'anu wa a'taqidu wa a'lamu anna Allah an la ilaha illallah. Tak boleh. Dia kena asyhadu juga. Walaupun kita tahu asyhadu tu dengan makna tiga tu. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu wa az'anu dan sebagainya merujuk kepada asyhadu. Asyhadu tu kalimah yang berharga, kalimah yang banyak maksud, yang merangkumi makna-makna yang lain. Jadi asyhadu kena pakai asyhadu juga. Syarat yang kedua ialah mestilah dalam keadaan mualat. Syahadah tu kena mualat. Jangan asyhadu an la ilaha illallah, aku nak makan tepeng lu. Aku nak makan ayak lu. Tahu panggil makan ayak. Yang lu shoplet pok makan ayak ke mana ni? Betul ni. Betul lah makan ayak. Tempat tahu apa? Makan ayak ni panggil. Makan ayak lu le. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh kena ulang. Begitu juga syarat yang ketiga, kena tertib. Jangan terbalik. Kena asyhadu an la ilaha illallah dulu, baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena tertib. Ini atas pandangan yang kata mesti dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ajar wajib yang minta masuk agama Islam ni. Jadi kalau dia tu tak mengajar, kalau dia tu tak mengajar, maka seolah-olah dia redha dengan kekafiran. Dia redha dengan kekafiran dia. Maka ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan kafir, redha dengan maksiat. Sebab tu cara untuk mencegah maksiat antara yang paling lemah sekali ialah mencegah daripada dengan hati, iaitu benci dalam hati. Jangan redha. Redha hukum dia maksiat juga. Jadi seolah-olah kalau kita redha benda maksiat tu berlaku, aku redha maksiat tu, maka hukum dia berdosa juga kita. Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Begitu juga hak sini ar-ridha bil kufri kufrun. Redha dengan kufuran ni kufur juga kita. Kufur pula kita. Tak pasal-pasal. Maka dia kata ajar tu ini pun wajib usuli juga. Wajib usuli. Ingat mana kalau kita tak ajar boleh jatuh kafir. Tu tengok nombor 1. Jadi kafir bertangguh ajar dua kalimah syahadah kepada orang kafir minta masuk Islam. Dan kata Nawawi dosa besar. Mana khilaf lah. Maka di sisi Imam Nawawi wajib furu'i. Yang kata dosa besar wajib furu'i lah, yang akan datang sebut. Jadi wajib usuli, jadi khilaf. Jadi muktamadnya hak wajib usuli. Hak muktamad dia wajib usuli. Iaitu siapa yang tak ajar boleh jatuh kafir. Hak tu kebanyakan kita sebut. Kecuali Imam Nawawi saja dia kata dosa besar. Dan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab pandangan dia dalam bab akidah ni jarang diambil. Kebanyakannya qaul dhaif. Seperti mana dia kata kalau dia itu kalau seseorang itu ahlul fatrah menyembah berhala, dia tetap kafir. Itu pandangan Imam Nawawi. Mari Asy'ariyah pandangan muktamad dia ialah walaupun dia sembah berhala, dia ahlul fatrah, maka dia tetap masuk syurga. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan tidak akan diseksa, tidak akan kami menyeksakan orang yang orang-orang tertentu melainkan selepas membangkit rasul. Mu'tazilah mentakwilkan rasul bermakna al-aql. Dengan mana akal. Sebab tu dia kata walaupun tak ada rasul boleh dah buat ibadat, boleh dah untuk dia ma'rifatullah, kerana rasul di situ bermakna al-aqli. Jadi selama mana dia ada akal wajib dah. Tu Mu'tazilah. Jadi dia sama ada lantik rasul ke tak lantik rasul ke, Mu'tazilah kata wajib dia itu beriman, wajib dia itu wajib dia itu secara usul
dari sudut ma'rifatullah dan dari sudut furu' ibadat dia, wajib juga. Mana ada hukum halal haram juga. Dalam kitab Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hudhudi, Syarah Ummul Barahin, dia sebutlah hukum hakam Mu'tazilah sebelum bangkit Nabi. Dia ukur dari sudut maslahah dengan mafsadah. Dia hukum dari sudut maslahah dan mafsadah. Itu panjanglah, atau pergi tengok sendiri. Bukan tempat dia ni. Jadi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tu dilalah, dia panggil dilalah qat'iyah dan juga qat'iyatus thubut dan qat'iyatud dilalah. Qat'iyatus thubut dan qat'iyatus thubut, sebab tu ayat Quran. Qat'iyatus thubut kerana itu ayat Quran. Kenapa kita kata qat'iyatus thubut? Kerana ada berlaku khilaf sebenarnya dalam bab ahlul fatrah. Jadi dia panggil dhanniyatud dilalah. Tapi jumhurul ulama mengatakan tak, memang ahlul fatrah tu ahli syurga. Sebahagian ulama kecil saja yang kata ahlul fatrah pun dikira juga masuk neraka ataupun tidak berdasarkan dia menyembah berhala. Sebab tu ada pandangan qil. Ada pandangan qil yang mengatakan ibu bapa Nabi SAW dalam neraka. Tapi hak tu jumhur ulama rad. Jumhur ulama rad. Kita mengaji dengan Syekh Saud radhiyallahu taala anhu. Dia sebut guru dia kat Mauritania tu, bila orang tanya mak pak Nabi SAW dalam neraka, dia kata dengan hadis Muslim, dengan hadis sahih daripada sahih Muslim ataupun sahih Bukhari tak silap, dia kata senang saja, ada dalil yang lebih qat'i daripada tu, iaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Hadis tu hadis ahad, hadis qat'i. Hak qat'i lebih kuat daripada hadis ahad. Tu hujah dia. Jadi hak tu lebih diterima. Tu ala kulli hal, hak tu perbahasan yang orang panggil tak ada faedah untuk iman pun. Sekadar bahas saja. Bahas sajalah. Tak ada penting iman untuk iman kita. Lantaklah nak masuk neraka ke syurga, ke ada kaitan kita. Kita kaitan dengan Nabi je. Wajib beriman dengan Nabi macam mana, hak tu wajib. Adapun mak pak dia ke lagu mana, hak tu serah ke Tuhan. Okey. Habis. Dan kedua daripada dua bahagian wajib furu'i, iaitu wajib furu'i, barang yakni perbuatan yang diberi pahala pada mengerjanya barang dan disiksa sekadar dosanya barang, tiada kekal pada meninggalnya barang. Dia disiksa di neraka kalau dengan syarat dia tidak mendapat rahmat Allah SWT untuk masuk syurga lah, dan tak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bukan wajib pada akal kata kalau orang berdosa mesti masuk neraka dak. Harus pada akal adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus pada akal orang yang berdosa masuk syurga. Harus pada akal orang wali masuk neraka. Harus pada akal Nabi dan Rasul masuk neraka. Tu sawit dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hidhidi, syarah al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu taala anhu. Hatta Nabi pun boleh masuk neraka, Nabi boleh masuk syurga. Orang fasik pun boleh masuk neraka, orang fasik pun boleh masuk syurga. Orang kafir boleh masuk neraka, orang kafir pun boleh masuk syurga. Itu harus pada akal. Berlaku ataupun tidak, itu kena tengok ayat Quran lah. Allah Ta'ala janji hak mana? Habis. Tadi. Wajib furu'i. Jadi dia dibakar, dia masuk neraka tu sekadar dosa saja. Habis dosa dia masuk syurga. Itu dia panggil orang mukmin. Orang mukmin akan dimasukkan, orang mukmin yang fasik akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Neraka Jahannam tu atas kali. Neraka ni ada tingkat-tingkat dia. Yang paling bawah kali, ada yang paling bawah kali, ada yang paling atas kali. Yang paling atas kali ialah untuk orang mukmin yang fasik. Selebihnya, baqinya hak tu kebanyakannya kafir lah kau. Neraka untuk orang kafir lah kau. Ada hak Fir'aun saja, hak iblis saja, orang Yahudi Nasrani saja, hak orang sembah matahari saja, hak set-set kafir sajalah. Orang mukmin yang fasik atas kali, iaitu neraka Jahannam. Tu atas pandangan kata neraka Jahannam tu khusus untuk orang mukmin lah. Qila, ada yang kata Jahannam ada dengan makna Jahannam tu neraka secara umum. Bila sebut Jahannam ada dengan makna umum, iaitu neraka semata-mata. Ada yang itu. Ada yang kata neraka Jahannam tu khusus untuk orang mukmin yang fasikun. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti sembahyang fardu, dia tinggal dosa fasik, lagi pula masuk ke neraka. Lepas tu lepas habis dosa bakar, dosa tinggal sembahyang tu, kau masuk syurga. Itu atas pandangan jumhurul ulama dan sebahagian, dan antaranya pandangan mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahawasanya orang yang tinggal sembahyang fasiqun.
Mazhab Hanbali ada yang kata kafirun, tapi fihi nazarah. Tak silapnya dalam kitab mazhab Hanabilah dia ada nazar lagi tu yang kata tinggal sembahyang tu kafir. Tinggal sembahyang tu kafir. Sebab hadis yang kata perbezaan antara orang Islam dan orang kafir itu sembahyang tu. Jadi kafir di situ kafir apa? Orang yang tak sembahyang tu kafir apa? Tu khilaf ulama pada dilalah dia, pada pemahaman kafir tu apa. Kafir ada dua, kafir nikmat dengan kafir i'tiqad. Tu atas dua bahagian lah. Kalau ikut dalam kitab Syarah Al-Muqaddimat Imam Sanusi, kafir ada banyak pula, terbelah banyak pula. Ada 8 ke berapa. Ini yang mudah-mudah lah. Kafir i'tiqad, kafir i'tiqad dengan kafir nikmat. Kafir nikmat yang ni dia tidak melakukan dan tidak menghalalkan nikmat yang didapat ke arah yang sebenarnya. Contohnya dalam bab tangan kita guna maksiat. Tu dia panggil kufur nikmat lah. Jadi sembahyang ni dia panggil ibadat anggota seluruh badan. Sebab guna seluruh tubuh. Dia tak tertentu pada tangan je, tak tertentu pada mata, tak tertentu pada apa-apa bahagian anggota. Dalam risalah Al-Jami'ah, dalam risalah Jami'ah dan syarahnya, dalam mana-mana syarahnya, dia ada letak satu anggota lagi, iaitu seluruh badan. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, dalam kitab-kitab tasawuf yang lain, dia 7 anggota je. Makruflah 7 anggota tu. Mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, perut, mulut dan sebagainya. 7. Dia tak ada badan. Tapi dalam risalah Jami'ah ada badan. Iaitu benda yang berkaitan dengan seluruh badan. Antaranya sembahyang. Jadi kalau dia tak sembahyang, makna dia bermaksiat dengan anggota dia. Dengan badan dia. Satu badan tak sembahyang. Jadi dosa. Mazhab Syafi'i kita dosa besar sahaja, bukannya kafir. Dan puasa Ramadan, puasa Ramadan dia panggil ibadat badaniyah. Sembahyang pun ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah yang paling afdal, kata Imam Bajuri dalam Hasyiah Bajuri ala Fathil Qarib, afdalu al-ibadah al-badaniyah huwa as-salah. Ialah sembahyang. Kalau kita khususkan ibadat badaniyah lah. Adapun ibadat secara umum, afdalul ibadati talabul ilmi. Seafdal ibadat ialah menuntut akan ilmu. Tu afdal ibadat secara umum. Kalau secara khusus, afdalul ibadati al-badaniyati, afdalul ibadati al-badaniyah, seafdal ibadat yang bangsa badan ialah as-salah. Qila, sebagian ulama kata al-hajj, haji. Itu khilaf. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan terbahagi pula wajib furu'i kepada 2 bahagian. Pula dah bahagi lagi. Wajib furu', tinggal dah wajib usul. Wajib furu' tu belah 2 pula. Pertamanya daripada 2 tu zati. Mana zati? Zati kena pada diri dia. Kena pada diri dia. Bukan kena diri dia. Kena pada diri dia. Contoh, wa aqimus solah, sembahyang tu wajib. Wajib tu sebab lain tak? Sebab diri dia memang wajib. Memang sudah tuntutan Allah Ta'ala buat sembahyang. Diri dia tu memang wajib. Sembahyang sendiri tu wajib. Tidak ada kaitan dengan apa-apa sebab. Tu dia panggil zati. Seperti sembahyang fardu maktubah yang telah ditulis, yang telah ditetap, iaitu sembahyang fardu 5 waktu. Hak ni ijma' ulama, tak ada khilaf. Yang ada khilafnya sembahyang witir, sembahyang sunat subuh, sembahyang hari raya Aidil Fitri, sembahyang hari raya Aidil Adha. Hak 4 ni mazhab Hanafi wajib. Mazhab kita sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad sembahyang yang paling tinggi, solat sunat Aidil Adha. Dia panggil Aidul Akbar. Kalau hari raya Aidil Fitri tu Aidul Asghar. Kita terbalik, Aidul Asghar jadi akbar. Aidul Akbar jadi asghar. Apa? 30 hari 30 raya. Si ada rumah tu buka sampai 30 Syawal tu. Patutnya hari makan betul ni. Hari raya Aidil Adha tu memang hari makan betul sampai hari tasyrik habis. Dia panggil, sebab tu haram puasa. Memang nak suruh makan sungguh. Makan waktu tu sungguh-sungguh. Hak kita terbalik, 2 Syawal buka rumah tu buka. Dah tu afdal. Kita tidak ada adat 2 Syawal tu orang pakat puasa, tak ada Malaysia. Kat Petani dah, kat Yaman dah, kat Malaysia elek. Habis. Kemudian kata musannif, tu zati. Jadi zati tu kena pada diri dia tanpa ada ilah yang lain. Kenapa jadi wajib? Tak ada kenapa. Memang disuruh gitu. Dia panggil amrun ta'abbudi. Dia ada 2, amrun ta'abbudiyun wa amrun ta'aqquli. Amrun ta'abbudiyun dia tak boleh mikir dah. Sebab apa sembahyang ni wajib? Tak boleh. Aku tak tahu. Sebab apa?
apa nama tu, kencing bayi yang bawah 2 tahun laki-laki yang tak makan selain pada susunya itu direnjih-renjih je, sedangkan najis lain kena corak. Tak tahu. Tak tahu dah tu amrun ta'abudi. Sebab apa orang perempuan tak boleh puasa? Itu khilaf. Ada yang kata amrun ta'abudi, ada yang kata amrun ta'akuli. Amrun ta'abudi, amrun ta'abudi jumhur ulama dia amrun ta'abudi, tak tahu. Tapi Imamul Haramain dia amrun ta'akuli kan. Dia mikirkan juga, sebab orang haid, bila perempuan haid ni dia lemah. Puasa ni pun lemah. Jadi lemah atas lemah, 2 kali ganda lemah. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak mentakdirkan seseorang melainkan keupayaannya. Jadi kalau 2 kali lemah perempuan nak kena tanggung, payah. Dia bagilah cuti, tak bolehlah puasa, hukum dia haram. Hukum dia haram puasa, hukum dia haram sembahyang waktu dia haid. Bahkan kalau dia nak qada, tapi kena qada puasa saja, sembahyang tak perlu qada. Bahkan haram dan makruh, khilaf ulama. Haram atau makruh kalau dia nak qada juga sembahyang. Hukum dia khilaf antara haram dengan makruh. Lepas tu kalau yang atas pandangan makruh pula, sah ke tidak? Khilaf juga. Sah ataupun tidak. Khilaf juga. Hukum dia haram kalau dia nak qada. Hukum dia haram atas satu pandangan. Hukum dia makruh atas satu pandangan lain. Dah kalau dia buat, sah ke tidak? Khilaf juga. Ada yang kata sah, ada yang kata tidak sah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Mana hilang? Ini amrun ta'abudi, amrun ta'akuli. Itu 2 tu. Dan kedua daripada 2 bahagian, wajib aradi. Kalau tak ada alif baca aradi, kalau ada alif baca aridi. Kalau aradi asalnya aradun masdar, tambah ya nisbah jadi isim wasah. Aradiyun ay mansubun ilal aradi. Dia kena mustaq muawwal. Kena takdirkan dia isim wasah kau. Sebab aradi ni asalnya ya tu, ya nisbah tu bukan isim wasah, kena takdirkan dia jadi isim wasah ay mansubun ilal aradi. Yang dinisbahkan wajib tu kepada benda lain. Ataupun istilah lain dia panggil wajib li ghairihi. Wajib kerana sebab lain. Seperti mana? Seperti wajib hisab rokok. Sudah. Sabar sat jangan balik lagi. Wajib hisab rokok, sabar lu. Terang lu apa dia wajib aradi. Wajib aradi ni wajib dengan sebab lain. Makna diri dia tak wajib asal dia, tapi dengan sebab lain jadi wajib. Contoh apa? Contoh kita kata makan nasi. Makan nasi asalnya harus. Tiba-tiba jadi wajib sebab apa? Sebab kalau dia tak makan nasi tu dia tak boleh sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib tu wajib. Makan tu harus, tapi jadi wajib disebabkan sagi kalau dia tak makan tak boleh sembahyang maghrib, maka wajib makan. Jadi wajib makan tu wajib zati ke ardi? Ardi. Begitu juga dalam kitab Ghayatul Usul Syarah Lubbil Usul karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu sebut, kalau seseorang itu tengok TV, tengok movie. Kalau seseorang itu nak mencuri. Kalau seseorang itu nak mencuri dan dia boleh cegah dia nak curi tu, dia boleh cegah diri dia daripada mencuri tu dengan syarat dia tengok movie. Tengok movie hukum dia apa? Contoh kita kata hukum dia harus. Kalau movie tu tak ada apa-apa lah, movie biasa-biasa harulah. Jadi tengok movie tadi tu jadi wajib pula kerana dia sebagai penghalang untuk dia daripada mencuri. Jadi wajib pula. Wajib tengok movie tu. Dia tengok movie tadi tu dapat pahala pula. Sebab apa? Sebab dia menjadi ejen pencegah daripada mencuri. Mencuri tu haram. Tengok TV tu harus, tapi jadi wajib sebab dia pencegah kepada berbuat benda haram, mencegah diri daripada berbuat benda haram, hukum dia wajib. Maka apa-apa yang membawa kepada mencegah benda haram dia buat, itu hukum dia wajib. Tu dia panggil wajib aridi. Begitu juga rokok. Isap rokok. Rokok ni apa? Okey, dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja' Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullahu taala, dia mendoakan pula, dia nukil daripada ulama lain yang mendoakan la'anallahu ala man fa'ala tadkhin. Laknatlah ke atas orang yang mencipta kali pertama rokok ni. Rokok ni dia hisap ain ke dia hisap athar? Hisap ain. Ain. Dia ada ain dia masuk ke dalam. Dia bukan athar. Kalau athar ni bau biasa-biasa ni, bau contohnya bau wangi ke apa, tu athar. Itu bukan ain. Asal pandangan dalam kitab Hasyiah Bijirmi, dia cerita asal pandangan mengatakan harus rokok bulan puasa, waktu puasa harus rokok kerana dia kata
Hak tu athar je, bukannya ain, bukan masuk ain, masuk athar. Asal tak ada apa. Tapi bila dia buat kajian semula, dia tengok, dia rupa-rupanya bukan athar ni, ain. Ada ain dia, ada diri dia, hisap rokok ni. Maka waktu itu dia batalkan fatwa dia yang mengatakan harus menghisap rokok sebelum tu pada bulan puasa ataupun pada ketika puasa, kepada batal puasa kerana yang dimasuk tu ain bukannya athar. Jadi rokok ni hukum dia apa? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah panjang bahas dalil serta illah 3 pandangan, secara kesimpulan 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, masing-masing 4 mazhab ni tubik 3 qaul. Pertamanya haram, keduanya makruh, ketiganya harus. Adalah ilah dia, ada yang kata haram, haram yang paling banyak ilah lah. Ilah yang paling banyak di kalangan 3 hukum ni dan dalilnya ialah haram. Haram. Yang kedua makruh, yang ketiga harus. Harus paling sikit lah. Lepas tu yang tiga-tiga ni boleh jadi wajib bila mana? Ni. Bila kata atas orang yang jadi mudarat pada meninggalnya hisap rokok, dia jadi mudarat. Ini tak betul, you know. Contohnya, orang hisap rokok ni contoh. Cerita Ayat Iskam lah. Ayat Iskam rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Taqribul Ikhwan, mengarang kitab Asasul I'tiqad di Du'afa'il Bilad, mengarang kitab Tashilud Du'afa, mengarang kitab Tabyinu Kadhibil Muftari, mengarang kitab Mabda'ul Fikrah fi Makulatil Asyarah. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia jenis hisap rokok. Dia jenis hisap rokok. Apa? Hisap rokok tu bukan biasa-biasa, dia mengajar. Mengajar hisap rokok. Dia kalau tak hisap rokok, dia jadi blur. Ni apa, jangan duduk jadi blur. Aku rasa blur, aku nak hisap rokok. Aku tampak lagi. Hampa blur lain. Hampa blur memang blur betul. Ni blur yang membuahkan hasil kalau hilang blur tu. Dia blur. Tak boleh. Dia tak lepi ngajar. Tu dia hisap rokok, cucuk rokok itu ngajar. Lepas dia cucuk rokok juga, nak tanya apa tanya. Boleh dah segar mata. Dia jenis hisap rokok. Kalau Tok Dala rahimahullahu ta'ala pula, dia jenis tak hisap rokok. Tak bagi hisap rokok. Tak bagi hisap rokok. Jadi bila dua tok guru ni bertemu, pakat duk kata, Tok Dala kata kat ada skam. Dia suruh lah rokok tu untuk diskam. Bila jumpa tu dia suruh rokok, tak mau rokok. Dia tak minat apa, dia tak hisap rokok Tok Dala tu. Dia kata Tok Dala dia kata Tok Dala tak hisap rokok sebab dia kata hukumnya haram. Tak hisap rokok. Tu Tok Aidiskan rahimahullahu ta'ala pula kata balik, dah sunnahnya simpan janggut, Tok Dala tak ada janggut. Tu terbalik pula. Dia kata kat dia hukum haram hisap rokok, dia kata kat dia hukum sunat simpan janggut. Kawan tu tak ada janggut, Aidiskan ada janggut. Tu dia panggil khilaf antara guru lah, dia panggil. Tapi hisap rokok untuk Aidiskan memang hisap rokok. Memang kalau dia tak hisap rokok, dia memang jadi mudarat atas dia. Jadi tak boleh mikir, jadi keluar hukum tak apa nak betul. Ada yang ulama hisap rokok kerana untuk nampak dia lekeh. Ada. Seperti Syekh Yasin Al-Fadani, bukan hisap rokok, shisha terus. Kalau apa tengok gambar dia tu, panjang-panjang tu shisha, hisap shisha. Sebab apa? Ada murid dia di Indonesia kata kan masa ni hisap rokok situ tu kerana dia tak mau disanjung. Yang nampak dia ni orang biasa. Dia bukannya untuk disanjung, tapi orang sanjung juga. Seluruh ulama dunia orang ambil sanad dengan dia, main bergaji dengan dia, ngaji dengan dia, ambil sanad dengan dia. Dia pula buat kitab syarah berlambak-lambak. Hebat dia tu. Dia hisap shisha. Hak kita janganlah. Mudarat. Ada lagi. Tak usah duk cari benda lain. Tak usah cari rokok ni, cari benda lain. Habis. Nak kata boleh lah, nak kata wajib. Bukan nak suruh merokok ni. Nak kata boleh jadi wajib. Tok Ayah Cik Kedah ni dia ni antara orang yang hukum haram rokok juga. Tapi dia sebut dalam kitab dia wajib rokok. Tu kata Tok Pekah ni lain. Dia Tok Pekah yang muqtadi, dia tidak ikut hawa nafsu. Kadang-kadang orang Tok Pekah ni dia ikut hawa nafsu. Mentang-mentang kawan ni kata hukum dia haram semua haram lah kok. Orang naik bah yang hisap rokok haram tadi. Apa semua orang hisap rokok dia jumpa semua dia kata haram. Jadi haram, halal, wajib, sunat ni ikut keadaan. Kadang hukum ni boleh berubah-ubah. Hukum ni memang asalnya tetap, tapi boleh berubah dengan ikut keadaan tertentu dan zaman tertentu.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti wajib makan daging babi atas orang yang jadi mudarat pada meninggalnya makan daging babi. Atau orang yang muttarun. Muttarun, apa muttarun? Qauluhu muttarun yakni orang yang sangat lapar. Muttarun, orang yang sangat lapar. Wajib makan. Wajib makan. Makna kalau tak makan jadi mati dalam keadaan haram. Mati dalam keadaan maksiat, dosa. Ini wajib makan. Wajib makan tu bila? Jangan wajib makan kita buat BBQ. Satu babi dia balun. Aku rasa ni kali pertama aku duk rasa babi. Dia sembelih atau tembak kawan tu, dia pun panggang babi satu ekor tu. Astaghfirullahalazim. Jadi hukum makan babi tu dia jadi ringan apabila ada masyaqqah. Dia panggil kaedahnya al-masyaqqatu tajribu taysir antaranya. Kemudian kalau masyaqqah tu pula apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad. Lagi pula satu kaedah lagi, al-masyaqqatu tuqaddaru biqadariha. Masyaqqah itu dibilangkan dengan qadar dia. Jadi qadar masyaqqah yang kata susah tu tak kat mana? Kalau makan babi makan sikit separuh, makan apa? Makan secubit tu dah boleh hilang rasa masyaqqah tu. Secubit tu yang wajib, yang lain haram. Kalau makan 2-3 mulut yang boleh menyebabkan dia tak mati, wajib makan 2-3 mulut je, hak lain haram. Bukan boleh panggang babi tu makan semua. Tu berdasar balik pada kaedah fiqh kita lah. Ad-daruratu, bukan masyaqqatu, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikodarkan dia mudarat itu dengan qadar dia. Jadi qadar mudarat tak kat mana, hak tu yang wajib buat. Selain benda tu haram. Jangan main balonnya. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, yang takut binasanya orang tadi, yang mana kalau dia sangat berlapar takut binasa, yakni boleh membawa pada mati. Boleh membawa pada mati. Yang mudarat ni ada banyak. Pertama, yang boleh bawa pada mati. Yang kedua, boleh bawa pada lebih mencederakan. Yang ketiga, boleh bawa kepada anggota kita tidak bermanfaat kalau buat benda tu. Yang keempat, kalau menyebabkan apa lagi yang keempat? Mati, menyebabkan anggota tersebut makin cedera, menyebabkan anggota tersebut tidak ada manfaat. Ada satu lagi, apa dia? Ada satu lagi, apa dia? Ingat? Lambat sembuh. Menyebabkan anggota tu ataupun badan tu lambat sembuh. Itu empat. Mati, makin apa dia panggil, makin lebih mencederakan, menjadi tidak bermanfaat anggota tu, ataupun lambat sembuh. Empat. Ni dia panggil mudarat. Dia panggil kalau dalam istilah kitab fiqh, mudarat yang tubihut tayammum, yang mengharuskan tayammum. Tiba-tiba dah lah bincang bab puasa. Tiba-tiba yang mengharuskan tayammum. Kena tayammum ke apa? Tak. Itu istilah dia panggil. Tubihut tayammum dengan makna darurat yang membahayakan sehingga perlu tayammum, iaitu mudarat yang empat ni. Mudarat yang mana nisbah bab air, kalau dia tak guna tayammum dia akan mati. Kalau tak guna tayammum dia akan melumpuhkan badan dia. Dia lebih mencederakan badan dia. Kalau tak guna tayammum dia lebih lambat sembuh dia. Tak guna tayammum dia lebih dia akan melumpuhkan manfaat anggota tersebut. Jadi qiyas kepada apa-apa saja masalah yang kalau mudarat, inilah empat ni. Dia bukan qiyas hanya tayammum je tak. Sebab di qiyas tayammum sebab apa? Tubihut tayammum kerana bab awal dalam fiqh, bab tayammum yang bincang bab tu, maka dia qiyas sajalah. Dia tak payah urai banyaklah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bermula tanda wajib syar'i itu dikatakan wajib seperti dikatakan wajib. Kok mana ni? Dan bermula tanda wajib syar'i itu dikatakan wajib atas. Okey. Ni nak bincang bahasa Arab pula. Dia dalam bahasa Arab yajibu ala, yajibu li. Dia ada dua. Yajibu ala, yajibu li atau yajibu fi. Jadi yang kata wajib syar'i dalam bahasa Arab yajibu ala. Yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ila akhirih. Wajib ala, mana dia wajib syarak.
Dengan mana wajib syarak ni, wajib kalau buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu wajib syarak. Jadi dia kata, tanda alamat yang kata wajib syar'i itu dikatakan wajib atas. Tu buat lingkungan lah, kurungan wajib atas tu makul qaul. Kalau orang kata wajib atas, tu wajib syarak tu. Seperti dikatakan wajib atas mukallaf. Tu kurungan. Dikatakan apa? Makul qaul, kurungan dikatakan wajib bagi wajib atas mukallaf. Jadi dengan mana mukallaf tu mesti kena buat. Tak buat dosa, buat dapat pahala. Atau wajib atas tiap-tiap mukallaf, samalah. Atas mukallaf seorang, tiap-tiap mukallaf banyak orang. Adapun tanda wajib akli, kalau nak kata wajib tu wajib akal, lagu mana? Dikatakan wajib bagi atau wajib pada. Wajib bagi terjemahnya yajibu li, wajib pada yajibu fi. Tu. Sama dengan kita Arab pun samalah. Kita Jawi pun sama. Kita Ad-Durrus Tsamin syarah syarah pula. Ad-Durrus Tsamin Syekh Abdullah Daud Al-Fatani rahimahullahu taala pun sebut benda sama. Kalau dalam kitab Melayu, ya wajib ala, wajib atas, itu makna wajib syar'i. Kalau wajib pada, wajib pada, wajib bagi, itu wajib akal. Dengan makna bagi dengan makna bagi. Okey. Wajib pada tu dengan makna bagi. Sama je pada dengan bagi tu. Seperti dikatakan wajib bagi Allah. Yang ni wajib pada akal. Mesti Allah sekian. Wajib ni terjemah mesti. Mustahil ni terjemah tidak. Harus ni terjemah boleh. Sekali nak main hukum akal tu, kita bagi pening sikit. Ni tak pening dah ni. Senang boleh makan twisty ni. Adapun tanda wajib akli, siap. Adapun tanda mana tu? Betul lah tu. Bukan, silap. Bermula. Okey. Seperti dikatakan wajib bagi Allah. Mana? Wajib pada akal mesti sekian. Okey. Bermula hukum akli, hukum yang bangsa akal. Hukum ya sepatutnya hukum tu eja ha kaf mim jadi dah. Ni tak apalah bahasa Jawi. Hukum akli itu, bermula hukum akli itu tu mubtada khabar. Itu terbahagi. Ia hukum akli atas 3 bahagi. I'lam anna al-hukm al-aqliya yanhasiru fi 3 aqsamin. Ketahuilah oleh engkau bahwasanya hukum akal itu hanya terbatas pada 3 bahagian sahaja. Mana? Pertama dapat 3. Wajib, makna wajib barang yang tiada terima oleh akal akan tiadanya. Sibik dia kata tiada terima. Dalam bahasa Arab ada 2, la yatasawwaru, la yatasaddaqu. Kalau dia terjemah la yatasawwaru fil aqli, apa tadi? La yatasawwaru fil aqli adamuh, contohnya. Kalau dia terjemah hak wajib, tiada tergambar, barang yang tiada tergambar oleh akal akan tiadanya. Tu sakit sikit nak syarah. Kenapa tergambar ni? Tergambar. Jadi contohnya kita kata, mesti Allah Taala itu esa. Dengan mana mesti Allah Taala itu satu. Boleh tergambar tak 2? Boleh tergambar tak 2? Boleh. 3 boleh. Allah Taala mesti dia itu tidak berhajat kepada makhluk. Boleh tergambar hajat kepada makhluk? Boleh. Jadi kalau terjemah ya tasawwaru dengan makna tergambar, dia ada muskilah. Dia ada muskilatul bahthi. Dia ada perbahasan lagi. Sebab tu ya tasawwaru ditafsirkan dengan mana ya tasaddaqu, yang diterima. Jadi benda yang digambar tak semesti terima. Benda yang mesti terima mesti tergambar. Benda yang kita tergambar tak semestinya kita terima belaka. Tergambar saja, dia silap dia panggil. Contoh kita tergambar gajah 10,000. Ada tak? Gajah 10,000 tanduk? Tak ada. Tak ada. Tapi ada, boleh tergambar tak? Boleh tergambar. Tak ada lah tu. Amru i'tibari ikhtira'i, amru i'tibari intiza'i. Tu akan datang. Ni wajib tu. Barang yang tiada terima oleh akal akan tiadanya. Tiada barang. Tiada di sini, okey. Pertamanya kena beza antara 4 istilah. Ada sungguh, tiada tidak. Ada sungguh, tiada tidak. Beza.
Ada tu macam mana ada? Ada tu ialah apa-apa yang dapat dicerak salah satu panca indera yang 5. Dia panggil ada. Right. Iaitu penglihatan, pendengaran, penglihatan, pendengaran, pekecak lidah, pejabat dengan apa tu? Perasa. Lidah, perasa, pekecak, pendengaran, penglihatan, pecium, hidung, hidung. Jadi penglihatan, pecium, pendengaran, pejabat dengan pekecap, 5. Jadi salah satu daripada 5 ni boleh dapat, maka dia panggil ada. Dia panggil apa? Ada. Jadi manis ada sebab boleh kecapkan lidah. Busuk ada kerana dia boleh hidup. Tu meja ada kerana dia boleh tengok, boleh sentuh. Sejuk ada kerana dia boleh rasa dengan pejabat kulit kita. Tu semua ada. Bila sebut ada mesti sungguh. Bila sebut ada mesti sungguh. Sungguh ni apa dia? Sungguh ni benda yang dipaham di akal. Benda yang dapat dipahami di akal. Jadi benda yang kalau ada salah satu panca indera dapat, mesti dia faham di akal. Tapi tak semua benda yang kalau dia itu sungguh faham di akal, mesti dia ada. Belum tentu. Ada benda yang tak boleh dicerak macam indera 5 ni tak ada belaka. Dengan penglihatan tak ada, pendengaran tak ada, pekecak tak ada, perhidu tak ada, semua tak ada. Tapi kita faham dah tu. Tu faham di akal. Sungguh tu. Tak panggil ada, dia panggil sungguh. Itu ada dengan sungguh. Yang ketiga ialah tiada. Tiada ni lawan ada. Tiada ni lawan ada lah. Jadi tadi ada dengan sungguh ni, ada lebih khusus daripada sungguh. Sungguh lebih umum lah. Hak tiada dengan tidak ni lawan hak tadi. Tiada lawannya ada, tidak lawannya sungguh. Tidak ni dengan mana tidak sungguh lah. Tiada ni tidak ada. Tidak ni tidak sungguh. Tiada ni dia lawan pada ada. Jadi tiada tak semestinya tidak. Tiada tak semestinya tidak. Tu. Tiada tidak semestinya tidak. Tiada semestinya tidak. Tu. Aku pula pening. Tiada ni lawan pada ada. Tidak, yang tidak sungguh ni lawan pada sungguh. Jadi kalau ada mesti sungguh, sebab ada tu dia cerak salah satu panca indera yang 5, mesti dia faham di akal. Lepas tu kalau sungguh pula, sungguh tu dia faham di akal saja, dia tidak boleh cerak salah satu panca indera yang 5. Tiada tu lawan bagi ada, tidak tu lawan bagi sungguh. Tidak dengan makna tidak sungguh lah. Jadi tiada, bila kata tiada tak semesti tidak. Ingatlah. Tiada tak semesti tidak. Contoh apa? Contoh kita kata laju. Laju tu ada ke tiada? Ada ke tiada? Tiada. Kok mana? Tak payah laju lah, tak nampak lagi. Pak segi. Pak segi lah. Ambil hak depan tu. Pak segi ni ada ke tiada di meja ni? Ada ke tiada? Siapa nak jawab? Ada ke tiada pak segi? Tak ada. Pak segi nak kata ada. Kalau orang kata ada lah, saya rasa ada lah. Mana? Cuba tunjuk. Cuba tunjuk ada tu kat mana? Tunjuk kat sini, hak ni meja. Tunjuk situ, hak tu meja. Tunjuk situ, meja juga. Dah mana pak segi? Maknanya pak segi tu, pak segi tak ada. Tak boleh nampak. Boleh hidu dah pak segi? Tak boleh hidu. Tak ada orang kata aku hidu pak segi. Tak ada. Orang gila kata gitu. Boleh tak kata aku dengar pak segi? Tak ada. Dengar apa? Dengar suara ya. Aku rasa pak segi dengan lidah aku. Pak segi tu rasa apa? Rasa pak segi. Dia bukan manis, dia bukan masam. Rasa pak segi. Jenuh. Apa lagi? Sentuh pak segi. Sentuh pak segi tak boleh. Rasa apa? Rasa pak segi lah kat badan aku. Mana ada? Rasa sejuk ada lah. Rasa panas ada lah. Rasa pak segi tak ada. Jadi pak segi ni tiada. Tapi sungguh tak? Sungguh. Sebab faham. Keadaan begini ni dia panggil pak segi. Jadi maknanya dia tiada tapi sungguh. Dia bukan tidak sungguh. Sungguh lah. Sungguh. Jadi tiada tak semestinya tidak. Tapi tidak semesti tiada. Tidak semesti tiada. Kenapa? Kerana tiada tu lawan bagi ada kan. Kita kata sungguh ni lawan bagi ada. Tak semua benda sungguh itu ada.
Tak semua benda sungguh itu ada. Ada semesti sungguh, sungguh tak semestinya ada. Macam pak segi ni sungguh. Contohlah pak segi, contohlah kita kata meja ni bulat. Pak segi ni ada ke tiada ke tidak ke sungguh. Contoh pak segi ni jadi bulat tiba-tiba. Kita kata empat segi ni tiada di meja ini, lagi pula tidak sungguh meja ini berempat segi. Tiada lagi pula tidak. Tadi empat segi tiada tapi sungguh. Tapi sekarang ni kalau meja ni berubah jadi bulat, kita kata empat segi di meja tu tiada lagi tidak sungguh. Jadi takrif ni dia kata barang yang tiada terima oleh akal akan tiadanya dengan makna tidak. Sebab apa? Sebab kalau kita hasar, kalau kita bataskan tiada sahaja, makna kita hanya mensabitkan benda-benda ada ya. Contoh benda ada yang wajib pada akal dia, zat Tuhan. Sifat ma'ani dia ada. Sifat nafsiyah, salbiyah, maknawiyah tak ada. Kok mana tak ada? Sesat. Sabar lu. Tak ada, memang tak ada, tapi sungguh. Subutiyah, sabit. Sifat nafsiyah nanti akan datang. Sifat nafsiyah dengan sifat maknawiyah ni, ni seronok ni sifat 20 memang seronok. Memang seronok nak putak balik. Sifat nafsiyah dengan maknawiyah ni dia khilaf antara amru i'tibari ke hal. Sekarang ni kena tulis 4. Keadaan ni ada 4. Ya, ada kalanya ada kalanya hal, ada kalanya amru i'tibari, ada kalanya ma'dum. Yang pertama maujudun, ada. Ada ni atas kali. Ada. Bila kata ada, macam tadilah, ada lagi pula sungguh. Bawah ada dia panggil halun, keadaan. Halun ni dia tengah-tengah antara ada dengan tiada. Bawah halun amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni nak dekat-dekat tiada. Hal dengan amrun i'tibari nak faham lagu mana? Ni teknik ataupun formula lah. Hal ni nak faham dia ialah kita nampak rupa tapi tunjuk tak kena. Kita nampak rupa tapi tunjuk tak kena. Keadaan kita berbaju, nampak rupa keadaan berbaju tu, tapi bila tunjuk keadaan berbaju tu tak ada pun. Baju yang ada, keadaan berbaju tu tak ada. Contohlah. Itu hal. Pak segi, hal. Sebab apa? Nampak rupa pak segi, bila tunjuk tak kena pada pak segi, kena pada meja. Bulat pada bola, nampak bulat tu, tapi bila tunjuk tak kena pada bulat, kena pada bola. Tu hal. Amru i'tibari formula dia ialah dia nampak tak ada, tapi bila nak kata tak ada kita sebut. Nampak tak ada, memang tak ada rupa, tapi bila kita kata tak ada kita sebut, sebab tu dia dekat pada tak ada. Dia kan mawjud, hal, amru i'tibari. Pas bawah amru i'tibari ma'dum. Slash daripada amru i'tibari satu lagi adamiyun. Adamiyun ni khusus kena kepada benda yang tidak. Apa dia? Salbiyah lah. Kalau kita mengaji sifat 20, salbiyah ni kena kepada sifat tu terkena kepada tidak suatu, iaitu tidak baharu. Contohnya tidak berbilang, itu wahdaniyah. Tidak berambut, itu watak. Berapa tadi? Tidak berbilang, hak tu wahdaniyah. Tidak berhajat kepada makhluk, hak tu qiyamuhu bi nafsihi. Tidak serupa dengan makhluk, mukhalafah lil hawadith, tu salbiyah. Tidak tu adamiyun, jenis adam, jenis tidak. Tu kena khusus kepada salbiyah. Kena khusus pada salbiyah. Jadi yang bawah sekali ma'dum ni memang tak ada terus lah. Tak ada lagi pula tidak sungguh, tak ada terus. Memang tak ada. Ma'dum ni contoh mustahilat lah. Benda tu tak ada. Benda tu tak ada. Ma'dum tak ada lah. Tak ada. Jadi kalau contoh sifat nafsiyah dengan maknawiyah, dia khilaf lah antara dia tu amrun i'tibari ke hal. Cuma dari sudut bahasanya kita panggil sungguh lah kau ni. Kita panggil sungguh. Selain daripada sifat ma'ni, dia panggil sungguh. Dia tak panggil ada. Ada tu sifat ma'ni je. Tu nanti akan datang. Jadi bila kita sebut benda yang wajib pada akal ni ialah benda yang mesti ada. Maknanya seolah-olah kita kata sifat nafsiyah tu tak wajib. Sebab sifat nafsiyah bukan ada. Sifat salbiyah bukan ada. Tak wajib ke ni Tuhan? Mana ada kita kata wajib.
Sifat maknawiyah tak ada di Tuhan lah. Sebab apa? Sebab dia bukan ada. Wajib. Ada lah mana? Sebab tu kita kata tiada di sini dengan makna tidak. Dengan makna apa? Mesti benda tersebut sungguh. Mesti suatu benda tu sungguh, dia panggil wajib. Jadi sungguh ni lebih luas. Sungguh ni masuk ma'ani, masuk sifat nafsiyah, masuk salbiyah, masuk juga maknawiyah dan masuk zat Tuhan. Hak tu wajib pada akal. Tu tidak tu. Itu apa dia? Barang yang tiada terima oleh akal akan tidaknya, yakni terima di akal sungguhnya. Mesti sungguhnya benda tersebut. Jadi bila kata sungguh, masuk ma'ani, masuk nafsiyah, masuk salbiyah, masuk maknawiyah, masuklah ke. Baru tu. Lepas tu lagi kita Arab sebut la yatasaddaqu ataupun la yasduqu fil aqli adamuh. Adamuh bermakna in'idamuh ataupun nafyuhu bermakna intifa. Baik. Lagi kita Arab itu. Kita Arab syarah dia kata ma yasduqu fil aqli adamuh. Hasyiah kata adamuh bermakna in'idamuh ataupun nafyuhu intifa'uh. Adamuh lah biasanya. Adamuh bermakna in'idamuh. Bukan. Bukan. Macam lain. Betul lah, betul. Dia kata la yasduqu fil aqli adamu ay yajibu thubutuhu. Dia tak kata yajibu wujuduhu. Yajibu wujuduhu, wajib adanya. Tak, wajib sabitnya, wajib sungguhnya. Sungguh dah Allah Ta'ala itu sifat wujud? Sungguh. Ada tak sifat wujud? Tak ada. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala ada. Ada Allah ada. Ada Allah tak ada. Sudah. Allah Ta'ala ada. Ada Allah tak ada. Iaitu sifat wujud Allah tu tak ada. Dia sungguh ya. Allah tu yang ada. Zat Allah tu ada. Siapa kata tak ada zat Tuhan? Kafir. Tapi adanya Allah, iaitu sifat wujud bagi Allah itu tiada tapi sungguh, sabit di Tuhan. Tu tafsir tiadanya dengan mana tidaknya. Seperti zat Allah. Zat Allah ada lagi pula sungguh. Dan segala sifat kesempurnaan baginya bagi Allah. Sifat kesempurnaan ada yang sifat sungguh, ada sifat jenis ada ma'ani je, selain pada tu sungguh. Tu kalau tafsir 20 lah. Kalau sifat kesempurnaan lebih banyak. Ma'ani dia bukan 7 ya, berlambak yang kita tidak ketahui tafsir dia. Yang hanya diketahui sifat Allah kesempurnaan ni banyak mana Allah Ta'ala sahaja. Kita tidak tahu hakikat bilangan sifat Allah Ta'ala tu berapa banyak. Kerana kita kata sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tidak terbilang, tidak terhad. Jadi bila kita kata tidak terhad, Allah sahaja yang mengetahui tidak terhadnya bilangan sifat Allah Ta'ala, timbul iskal. Kenapa kita kata Allah Ta'ala mengetahui tidak berbilangnya sifat Allah Ta'ala, sedangkan kalau mengetahui mesti ada had, mesti ada batasan. Maka Hasyiah Ad-Dusuqi ala Syarah Ummil Barahin, Al-Imam Muhammad Ad-Dusuqi rahimahullahu ta'ala menjawab bahawasanya hak yang kita kata Allah Ta'ala mengetahui sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terbatas itu dia panggil serah ke Tuhan. Kita tak nak mikir dah. Terhad dah batasan akal kita. Akal kita sudah terbatas. Tak nak mikir dah lagu mana Allah Ta'ala mengetahui benda yang tidak terbatas, sedangkan mengetahui ni ada hak dia. Jadi itu serah ke Tuhan. Tak nak mikirlah. Tu habis. Tiada terhingga, yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilangnya sifat-sifat kesempurnaan tadi. Itu wajib pada akal. Dan kedua daripada tiga, mustahil. Maknanya makna mustahil, barang yang tiada terima oleh akal akan adanya, yakni sungguhnya. Macam tadi, lebih kurang Yang ni apa? Mesti tidaknya. Mustahil ni kalau ikut tafsir sungguh ni, hukum akal ni bukan wajib mustahil harus ni. Hukum akal tu wujub istihalah jawaz. Kalau wajib mustahil ni kena benda yang bersifat dengan hukum. Contoh wujud tu hukum, wujub tu mesti, wajib tu benda yang mesti. Benda yang mesti sembahyang wajib, hukum tu mesti, itu wujub. Sembahyang itu wajib, mana sembahyang itu bersifat dengan mesti, iaitu mesti kawan tu kena buat. Mustahil, istihalah tidak tu istihalah. Istihalah tidak. Mustahil syarik, sekutu Allah Ta'ala mustahil, iaitu
sekutu Allah Ta'ala yang tidak wujud, yang tidak boleh, tidak sungguh wujudnya. Tu dia panggil mustahil. Dia bersifat dengan tidak. Sekutu Allah Ta'ala tidak wujud. Tu dia panggil mustahil. Tidak tu sendiri, hak tu istihalah. Jawaz tu harus, boleh. Boleh. Jaiz, benda yang boleh. Jaiz, benda yang boleh. Langit, benda yang boleh ada, boleh tiada. Tu jadi langit tu jaiz. Hukum dia jawaz, iaitu harus. Jadi dia kata akan adanya, yakni sungguhnya, yakni mestilah benda tersebut tidak sungguh. Mana contohnya? Contoh kita kata, kalau kita kata mesti tidak ada. Kalau kita kata mustahil ni kena kepada mesti tidak ada saja, bukan mesti tidak sungguh. Okey, kita kata syarik billah, sekutu Tuhan ada ke tidak? Kalau kita kata, kalau kita takdirkan dia ada, adalah. Contoh, dia panggil wujudi, benda yang jenis ada. Syarik billah, sekutu Tuhan ni jenis ada. Okey, tak apalah. Allah Ta'ala ni boleh tak bersifat tiada? Bersifat tiada. Mustahil Allah Ta'ala bersifat tiada. Jadi tiada ni ada ke tiada? Tiada ni ada ke tak ada? Dia panggil tiada ni tak ada. Dia panggil tiada ni faham suatu benda yang benda tu tak hadir di depan kita, dia panggil tiada. Tiada ni faham daripada kata benda tu tidak hadir di depan kita, dia panggil tiada. Kalau benda tu hadir di depan kita, dia panggil ada. Tu. Jadi tiada ni dia bukan benda ada, dia sungguh, dia faham. Jadi kalau kita kata mustahil itu benda yang mesti tidak ada, maka seolah-olah kita kata tiada, sifat tiada tu boleh sabit di Tuhan, tak mustahil. Sifat sifat berbilang Allah Ta'ala boleh sabit di Tuhan, sedangkan hak tu mustahil. Sedangkan berbilang tu bukan benda ada. Kita kata mustahil itu mesti ada, mesti tiada. Kita tidak nafikan mesti tidak sungguh. Maka ia termasuk seolah-olah tiada, sifat berbilang tu pun boleh jadi di Tuhan gitu. Dah kita takrifkan mustahil itu mesti tiada. Tiada sifat berbilang tu memang tiada pun, tapi sungguh ke tidak? Sungguh ke tidak lain dah. Benda yang mesti tiada, kalau kita kata mustahil itu benda yang mesti tiada. Benda yang mesti tiada. Benda yang mesti tiada, hak tu khusus kepada lawan ada ya. Contoh lemah, mati, bisu, tuli, hak tu semua tiada sebab dia lawan bagi sifat ma'ani. Kaedah dia lawan bagi sifat ma'ani itu dia jenis ada juga, cuma tak sabit di Tuhan. Sifat ma'ani dia jenis ada, lagi pula sabit dan ada di Tuhan. Habis. Itu syarik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia panggil taklid dia qauluhu syarik, yakni yang sekutu dengan Tuhan. Dan ketiga daripada tiga harus. Maknanya makna harus barang yang sah dan boleh diterima oleh akal akan adanya atau tiadanya, yakni sungguhnya atau tidaknya. Itu. Adanya atau tiadanya, yakni tidaknya atau sungguhnya. Seperti bergerak atau diam. Bergerak diam bukan ada. Dalam takrif kata boleh ada, boleh tiada. Gerak dengan diam tak ada. Kok mana takrif ni? Kita pun iskal. Kok mana gerak dengan diam ni benda tiada, benda yang kita faham. Satu benda tu kalau stay dia panggil diam. Satu benda tu kalau berubah daripada satu tempat ke tempat lain dia panggil gerak. Dia bukannya ada pada dia, tak ada. Jadi dia panggil apa? Dia panggil sungguh ya. Sebab tu kita kata takrif sifat yang takrif hukum akal harus ni benda yang boleh ada ataupun sungguh, dan benda yang boleh tiada ataupun tidak sungguh. Sebab gerak diam bukan ada, dia sungguh ya, dia faham. Dia faham daripada seseorang itu kalau stay tempat tu dia panggil diam. Seseorang kalau berpindah tempat dia panggil gerak. Adapun bergerak atau diam bagi jirim dengan tiada tertentu. Dia nak panggil gerak diam ni lagu mana? Diam ni kalau takrifnya ialah diam ni dia berada pada satu tempat pada saat pertama dan saat kedua. Tu contohlah. Saat pertama dengan saat kedua di tempat yang sama dia panggil diam. Kalau saat pertama satu tempat, saat kedua tempat yang lain dia panggil gerak. Tu saat tu contoh je. Tu takrif ulama buat apa maksud diam dan gerak. Kena faham tu gerak dan diam. Baru kita boleh tahu Allah ni boleh tak gerak diam.
Dia panggil diam dengan gerak ni antara al-akwanul arba'ah dalam kitab Ad-Durrus Tsamin. Al-akwanul arba'ah 4. Pertama gerak, kedua diam, ketiga berhimpun, keempat berenggang. Salah satu daripada 4 ni kalau ada, maka dia itu makhluk. Kalau 4 ni tak ada, mana dia khaliq. Jadi Allah Ta'ala boleh tak gerak, boleh tak diam, boleh tak berhimpun, boleh tak berenggang? Tak boleh. Cuba cek hari kita, ada tak salah satu daripada 4 ni? Ada. Kita diam, saya diam. Bergerak. Saya makhluk. Antara kita berenggang, makhluk. Berhimpun dengan tab, makhluk. Jadi kalau Allah Ta'ala, kita kata Allah atas arah. Atas arah tu lagu mana? Himpun dengan arah kau, duduk atas tempek dengan arah tu. Hak tu berhimpun, makhluk. Berenggang atas lagi pada arah, hak tu berenggang, makhluk. Allah Ta'ala turun sepertiga malam, turun daripada atas ke bawah, makhluk tu bergerak. Hak tu diam, bila ulang naik atas, diam tu makhluk. Makhluk lah kau. Faham itu habis senang ya. Apa yang susah? Dengan tiada bestik. Adapun bergerak atau diam, wallahu taala alam, sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita baca dua muka ni. Kita target bulan 10 habis. Bulan 10 khatam. Dua muka insya-Allah lah sampai bulan 10 khatam. Apa habis praktikal bila? Bulan 10. Bila masuk sini? Tengah bulan. Okey. Dia hujung bulan. Hujung bulan khatam. Kita ni stand dia, kita stand mengaji nak khatam. Ada setengah tok guru ngaji khatam tak penting. Apa ngaji ya? Khatam tak khatam apa saya faham. Kita jenis metod gabung dua-dua. Ada hak jenis khatam terus, khatam saja, khatam ya. Jenis khatam pun ada, hak jenis ngaji khatam tak khatam pun tak apa, ada jenis itu. Saya dua-dua. Kita nak ngaji faham lagi pula khatam. Jadi ada target. Yang mengaji mengaji paku iman ni kena 10 tahun mampu ke tu. 10 tahun paku iman, baik hang mengaji bajuri tu 10 tahun. Dia ada target dia. Jadi tak ada masalah lah. Urai kodar-kodar je ni. Tak ada urai dalam-dalam sangatlah paku iman ni pun. Ada soalan? Ada soalan ataupun tidak? Soalan lah, tahu dia? Soalan lah aku ingat ada. Ingat ada tak ada lah apa. Pusingkan phone dulu sebelum rekod. Pula terbalik. Assalamualaikum Faiz Razi hari. Imalah kok no. Tak hang. Baik. Apa lagi tak ada dah. Wallahu taala alam. Tak ada. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.